Kalau dia perampas, apabila dia minta dikahwinkan, dia minta suami tu melepaskan isteri pertama, itu baru perampas. Tapi sebab emosi punya pasal, Allah pun dia pertikaikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Sebelum kita mulakan kuliah, marilah kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Yang pertamanya bagi memberkati majlis kita pada malam ni, dan kemudiannya niatkan sedekah Al-Fatihah kita kepada ibu saudara media kita. Kalau tuan-tuan perasan, Abang Fairuz yang duk main tu baru kehilangan ibu dia 6.35 petang, tak sah. Sebab tu malam ni dia tak main. Bau. Sat pergi simpan depan Insyak di Matang Jangguih. Jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد ختم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih panjangkan umur kita lagi malam ni, dalam keadaan Allah masih kurniakan kita iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan juga nikmat Islam itu kekal bersama-sama sehinggalah suatu masa nanti yang pastinya semua kita akan meninggalkan dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan Masjid Al-Marbawi, Mawabah Kudung, Muslimin, Muslimat, Mukminin, Mukminat, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga kepada sahabat rakan media kita Abang Nal daripada Kalam Ilmu Studio. Sihat semua tuan-tuan. Baik, duduk elok. Jangan lupa niat i'tikaf. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran pada bab iaitu adab ketika mana menuntut ilmu, adab seorang murid menuntut ilmu, yang mana kita sentuh pada bulan lepas. Proses belajar ni tuan-tuan, minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke liang lahat. Tidak ada istilah belajar tu ada had umur. Contoh, aku sampai sini cukup, dah cerdik dah. Tak. Selagi mana mudah faham, selagi mana kita tak erti, selagi tu kita kena mengaji. Tak kiralah dari segi ilmu apa pun, asalkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik. Selagi mana tak pandai, tidak ada alasan untuk kita tak belajar. Walaupun kita, ialah, umur dah panjang dan lanjut usia, jangan menjadikan umur yang tua itu menafikan untuk kita menuntut ilmu. Tak ada. No? Selagi mana kita tak reti, selagi itu kita kena mengaji, itu mudah faham. Dan dalam kita mendalami ilmu, mempelajari ilmu, dia ada adab-adab dia. Yang kita sentuh pada bulan lepas, yang pertama, hati ni kena bersih.
Hati ni kena bersih, niat kena ada. Nak belajar ilmu ni untuk apa? Adakah nak belajar ilmu ini untuk mendalami ilmu ini untuk digunakan dalam kehidupan harian? Ataupun menuntut ilmu semata-mata nak tunjuk diri hebat ke orang lain? Nak tunjuk diri ni pandai, nak tunjuk diri ni kemah. Yang mana kita berkongsi pada bulan lepas berkenaan satu hadis yang golongan yang akan dihisap dan masuk neraka paling awal. Salah satu dia adalah orang yang berilmu. Yang mana ketika mana Allah menyoal dia, tanya dia, kenapa apakah nikmat yang hang nak nafikan? Ataupun hang mengaku tak nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kamu? Maka orang alim, orang yang berilmu tadi dia kata apa? Ya Allah, aku gunakan ilmu yang kau berikan ini untuk aku ajak orang. Aku sampaikan ilmu ini kepada orang lain agar orang lain dapat manfaat. Maka Allah jawab apa balik dekat dia? Kadzabta hammuhum. Hammuhum. Hang ngajak orang, hang nak bagi orang panggil hang orang yang pandai. Hang nak bagi orang panggil hang orang yang cerdik, orang yang alim, orang yang faqih. Hang nak bagi orang panggil hang gelaran ulama. Sebab tu ada manusia yang sedih kalau orang tak panggil dia ulama. Ada. Kan? Kalau tuan-tuan perasan lah, orang Malaysia. Dia kata penat buat tesis apa, tiba-tiba tak ada orang panggil ulama. Lah. Hang buat tesis PhD apa semua untuk orang panggil ulama ke? Tapi memang ada hak panggil lagu tu. Dia nak orang panggil dia ulama. Kita ni kalau seboleh-bolehnya kita pun tak mau orang panggil kita ulama. Kan sebab ulama itu diambil daripada perkataan alim. Orang yang alim sudah tentunya bila orang alim ni orang yang siqah yang ada pada diri dia. Orang yang boleh dipercayai. Orang yang tawaduk, merendah diri. Membawa satu nama yang begitu besar. Kan? Yang tu. Tapi zaman dah memang tu. Dia nak orang panggil dia hebat. Dan Nabi pun sebut benda tu dalam hadis tersebut. Maka Allah, apa yang Allah Ta'ala buat? Allah memerintahkan penjaga neraka mengambil dan heret dia masuk dalam neraka Allah dalam keadaan muka terbalik menerap atas lantai neraka Allah Subhanahu wa taala. Sonok nak dipanggil dengan orang yang alim. Yalah, nak bawa nama ulama ni bukan satu benda yang mudah. Kan macam saya berkongsi tuan-tuan, berkenaan nama ulama ke, alim ke, bukan satu benda yang mudah. Satu lagi Al-Hafiz. Kan? Sama ada Al-Hafiz di depan maupun di belakang. Kalau di depan ni payahlah nak jumpa. Kan yang mengapai 100,000 hadis kat atas ni. Al-Hafiz ke belakang ada. Tu pun kita tak boleh, kalau boleh kita habaq tak payah duk sebutlah Al-Hafiz, Al-Hafiz tu. Kan? Bukan kita nak nafikan Al-Hafiz tu, tak tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa berat benda tu. Rasa berat dengan gelaran tersebut. Ialah Al-Hafiz menghafaz keseluruhan Al-Quran 30 juzuk. Tiba-tiba orang tanya kita juzuk 23 tak tahu. Kan? Ustaz tolong baca, Ustaz sambung juzuk 24. Alamak, apa dia kata? Rasa duk main rasa pula. Tu yang takut tu. Dan kita tahu diri kita lagu mana. Dan kita takut lagi apabila diberi gelaran Al-Hafiz itu, dia menyebabkan kita takabur. Menyebabkan kita sombong, kita belagak. Kan gelaran-gelaran. Sama juga dengan orang dapat gelaran datuk ni, saya ni datuk ni. Kan? Hormat sikit. You tahu dah you cakap dengan siapa? You tahu dah I siapa? Tuan-tuan, orang lah ni lagu tu. Lah ni semua terbalik kuang. No faham istilah terbalik kuang. Semua terbalik. Yang hari ni mencerita, hari ni dengan kemarin mencerita apa? Pasal podcast tu. Podcast yang bapa ayam yang buat video ke apa ke? Dengan 20 orang perempuan buat video hubungan seks, bapa ayam duk jual video apa semua. Dia pula dipanggil temu ramah, jadi popular. Malahan yang tak tahan orang mendoakan dia tu. Kan dia kena baru dia kenakan tindakan undang-undang. Tak apa bersabar, bertabahlah. Kan saya keep strong. Stay strong. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia tu bapa ayam oi.
Tu pun tak bawah-bawah perempuan-perempuan ni. Yang banyak komen tu geng-geng perempuan. Tak apa, sabar. Ini ujian dunia, tak apa. Kami sentiasa di belakang. Hang tahu dia tu siapa dia? Penzina. Hang hampa angkat darjat dia. Malahan ditemu ramah dalam satu podcast. Seolah-olah macam bagus pula benda yang dia buat. Yang orang nikah dua, poligami, hampa meroyan sopa mati laki. Macam apa? Tengok apa? Abang Tesla. Kemudian apa? Alif ke apa nama dia tu? Apa ada nama yang menikah? Alif 3. Banyak sangat Alif ni. Kena sebut betul. Alif 3. Hak tu dia menikah dua, orang perempuan ni semua meroyan. Soba mati suami, soba suami dia menikah lain. Inilah dikatakan menurut hawa nafsu saja. Ni laki hak tadi 20 orang tu kuih. Hampa tak kata ikut hawa nafsu pula. Terbalik dunia lah ni. Dan benda ni menandakan apa? Kita berada di penghujung zaman. Apabila penzina diangkat, orang yang melakukan poligami dihina sehina-hinanya. Tu je, terbalik. Tuan-tuan ni. Sebab apa? Sebab merasakan diri dia betul. Bab poligami ikut hawa nafsu. Emosi. Nak kata ke orang, pantang dengan orang bini 2, pantang dengan itu bini nombor 2. Kita hina dia, kita caci dia. Sebab dia buat dosa. Walhal dia bukan buat dosa. Ni perampas suami. Dia bukan perampas. Kalau dia perampas, apabila dia minta dikahwinkan, dia minta suami tu melepaskan isteri pertama. Itu baru perampas. Itu yang dilarang dalam Islam. Tapi sebab emosi punya pasal. Sampai Allah pun dia pertikai. Hukum Islam ni macam berat sebelah terhadap perempuan. Kalaulah perempuan boleh nikah 2, bila dia sebut kalau, jatuh hukum kufur. Malahan boleh jadi murtad orang yang kata kalau aku boleh nikah 2, jatuh murtad orang lagu tu. Dia kena banyak balik istighfar dan syahadah balik. Sebab apa dia boleh cakap begitu? Emosi. Macam budak jantan ni berzina sampai 20 orang apa semua, pergi ambil, oh tak apa, yang ni kita keep stay strong bro. Bro apa? Dia mula nak kadang ni. Nampak tak? Tuan-tuan. Tak tahu hak mana satu hak dan batil apabila dikuasai dengan emosi. Kan? Sebab tu tuan-tuan, apa pun berpandukan kepada iman dan takwa. Sama juga dalam menuntut ilmu. Kalau dia duk ikut hawa nafsu, memang nak gelaran yang hebat kat hang. Ada orang nak sampai gelaran datuk, sanggup beli datuk. Nah, ini yang disebut dalam akhbar lah. Kan? Ada yang nak title prof, dia pulun mengaji. Tak apa, bagus pulun mengaji, tapi niat untuk nak dipanggil gelaran. Dan kita bukan tak biasa jumpa orang lagu ni, biasa. Pengalaman saya sendiri waktu saya mengaji dulu. Waktu kita hendak tesis, saya waktu tu bukan hendak tesis, baru nak cari siapa yang akan observe tesis kita. Kita panggil tuan. Oh tuan, tuan tanya, tuan kau yang akan cek saya punya tesis, akan menilai. Don't call me tuan, call me doktor. Oh. Jangan panggil saya tuan, sendiri. Pengalaman ni waktu mengaji tu. Panggil saya doktor. Kamu kena respect saya punya ilmu. Saya ingatkan tuan tu kira panggilan yang mulia lah tuan-tuan. Kan kira macam mulia dah tuan. Tak panggil hang, ni hang lah. Kalau kita hang kau duk main nilai tesis aku. Kalau kita cakap lagu tu kuatlah kau anjang sikit tuan-tuan. Ni cakap elok tuan kau yang ni. Jangan panggil saya tuan, panggil saya doktor. Tolong hormat, saya ada 2 PhD. Oh. Okey baik doktor, saya minta maaf. Tuan-tuan. Marah. Siapa panggil dia tuan, marah. Kena panggil doktor, tak apalah. Kalau dia nak lagu tu, nak. Ambil. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebut di dalam surah Al-Isra tentang golongan yang nakkan habuan dunia. Dia dapat. Kan dia dapat, Allah Taala sebut, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha.
liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Surah Al-Isra ayat 18. Bila sebut Isra ni, Isra merah sebab saya nampak banner tadi, Ustaz Hafifi Don Sabtu ni. Dia akan merungkai tentang Isra. Tak payah cukup-cukup. Sekali saya bukan boleh, saya sebut Isra ni saya nak masuk juga sikit tak payah. Kita bagi peluang kat Ustaz Hafifi. Kan sekali hilang surprise, elemen surprise dalam kuliah dah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra, muka surat 284, pada ayat yang ke-18, barang siapa yang nakkan keduniaan, aku bagi. Aku akan bagi apa yang dia nak tu. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha. Akan tetapi kemudian nanti aku akan jadikan untuk mereka tu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Tempat mereka di dalam api neraka Allah yang mereka akan masuk dalam keadaan hina lagi keji. Tuan-tuan. Sebab tu adab dalam menuntut ilmu yang pertama, bersihkan hati. Kan? Bersihkan hati, niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Niat mudah-mudahan ilmu yang kita belajar kita dapat amal sepanjang kehidupan kita, dan mudah-mudahan bila kita ada ilmu kita ajak orang lain pula. Sebab apa? Kita nak mengambil sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Hadis riwayat Imam Muslim yang diceritakan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran kemudian dia ajak orang. Tuan-tuan. Tambah-tambahan pula macam saya ni tuan-tuan, waktu mengaji dulu zakat banyak nak bagi. Orang bagi zakat dan sebagainya. Kalau orang semampat yang paling banyak bagi zakat kat saya ni, orang semampat matang buluh tuan-tuan. Tu, Pak Yah, nasi daging. Pak Yah, tuan-tuan tahu pada Pak Yah? Nasi daging Pak Yah semampat matang buluh tu. Tuan-tuan, arwah Haji Yahya tu memang, Abang Zam, memang masa saya duduk sini, Mat Hafiz tu, every month lah, dia akan bagi 150, 100, dia akan bagi. Kan? Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apa ilmu yang saya sampaikan, yang saya dapat dalam sepanjang pengajian saya, boleh pahala untuk dia. Kan yang tu. Walaupun dia telah meninggal 2 tahun sudah ke. Betul. Orang yang sangat baik. Isteri kepada Datuk Syarif Omar. Yang tu. Antara orang-orang yang banyak bantu saya. Jadi antara niat gitu. Kan, mudah-mudahan. Dan sama juga bila kita mengajak kepada orang, bukan kita nak tunjuk kita pandai tak. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, kita sampaikan dan orang beramal ilmu itu, kita dapat saham. Kan? Tuan-tuan, duit yang kita cari, kok mana pun kita tinggal. Tidak. Satu hari kita akan tinggalkan. Yang mana selalu saya bagi perumpamaan dan gambaran. Kalaulah Allah Ta'ala jemput kita pukul 12 tengah malam ni. Sebab kita pun tak tahu. Kan, bila kita nak pergi. Kan, mana nak tahu, naik motor, tambah-tambah kita terdedah dengan risiko atas jalan raya dan sebagainya. Kemarin pun nampak isteri kepada peminta keroh Adli ATM tu. Tambah-tambah takut. Naik motor baru lepas pantang. Naik motor dengan kawan, lori mentam. Tinggal. Dia pun tak sangka dia nak mati macam tu. Dan benda ni tuan-tuan, kita kena ambil sebagai satu motivasi untuk membersihkan hati. Satu hari kita akan tinggalkan. Bukan satu, kita tak tahu bila tu. Waktu tu bila tak tahu. Satu hari, satu masa kita akan tinggalkan dunia ni. Waktu tu duit yang kita sayang tu, kita akan tinggalkan benda tu. Kan? Mungkin kita dah wasiat pada isteri, kalau meninggal, jangan pergi report lagi, pergi cucuk kat bank, bawa keluar dulu. Itu yang memang diberitahulah. Kalau tuan-tuan, kalau selalunya kalau kita tanya geng-geng orang yang menguruskan jenazah, benda pesanan yang pertama dia pakai habak tu. Contoh suami mati, dia pakai habak kat isteri ke, pergi cucuk duit dalam bank tu, bawa keluar habis. Kalau isteri pun mati, suami pergi cucuk duit semua tu dalam bank dia, bawa keluar. So kita kena tahulah akaun bini yang nombor apa. Oh, mana boleh Ustaz? Oh, ini duit saya. Dah memudahkan urusan. Sebab bila dah laporkan kematian pada polis dan JPN, dia bakal block habis. Segala akaun ke apa semua akan block. Masa tu lepas tu nak bawa keluar duit, kenyah sikit lah. Boleh. Tapi makan masa sikit lah. Yang tu. So memang kita tahu suatu hari nanti kok mana pun kita akan tinggalkan dunia ni.
Dan kita nak satu benda, at least satu benda yang boleh membantu kita. Satu benda. Cara dia at least tuan-tuan, contoh yang ni at least. Macam tuan-tuan yang mana ada duit banyak, tuan-tuan boleh wakaf tu. Apa nama, subhanallah, masya-Allah, berapa? Surau kita. Kan. Tuan-tuan boleh sumbang. Kod nak apa, mereka buka wakaf kapet ke. Nanti mungkin lah kan. Mungkin ada ke depan PA system ke. Kan. Infak untuk PA system ni. Ni penting tuan-tuan. Nampak tak? Ni mikrofon ni untuk penceramah dan untuk imam sangat penting. Sangat penting. Dan kita ni tuan-tuan dapat, dan saya ingat lagi waktu awal-awal saya mengajar sini. Waktu tu Fizri panggil saya. Fizri panggil. Saya jadi imam. Oi. Benda pertama antara yang saya beritahu kat Fizri, PA system apa bagus. Saya ni cerewet tuan-tuan. Sungguh cakap. Kita imam PA system kalau tak kat clear, imam pun kita jadi loy. Sama juga ceramah. Kita ada mic yang tangkap suara, ada mic yang bagi sakit tekak, semua ada. Antara benda yang saya puji, bagi tahu Fitri, PA system yang bagus. Sedap dengar. Kan tak over echo, just nice. Saya abang ada. Antara masjid-masjid yang saya pergi selesa. Masjid Al-Fahim tak apalah, depa memang nala punya tong speaker besar mana kan. Al-Fahim. Tu pun walaupun Masjid Al-Fahim dia punya PA system kemas pun, saya selesa sini. Bukannya apa? Dia echo dia tak melampau. Antara masjid sedap yang saya mengajak lah. Masjid Bayan Baru. Masjid Syekh Yusuf. Mau noh? Masjid Syekh Yusuf. Kecil lah. Setengah ada apa? Kau tak sampai. Suku masjid tuan-tuan kot. Setengah ada suku lah. Lebih kurang. Tak pun 1/3 masjid tuan-tuan. Tapi dia punya PA system macam Allahu Akbar. Ustaz Yusuf Yaakob buat. Dia buat bagi tu. So orang yang mewakafkan, orang yang menginfakkan, rasa puas hati tak? Ya, kuliah dengar dengan jelas. Bacaan Quran dengar dengan jelas. Saham semua tu tuan-tuan. So bila yang mana ada kemampuan dari segi wang, buatlah. Sebelum Allah Ta'ala jemput. Kok mana pun jemput jangan takut. Kok mana pun Allah akan jemput kita. Tunggu turn je. Kan, kita tunggu giliran. Masuk esok bermasuk, kuranglah sehari atas muka bumi. Masuk lusa bermasuk, kuranglah lagi 1 hari. Tu je hidup atas muka bumi ni. Jadi buat semua. Dan salah satu dia, kalau yang mana menuntut ilmu dan kalau ada ilmu dan kalau berkemampuan untuk mengajarlah ilmu tersebut. Kan? Dan dalam keadaan kita mengajar, jangan ada sifat takabur ketika mana kita mengajar ilmu. Baik itu. Dan antara adab yang kedua pula ketika mana menuntut ilmu menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kena tawaduk. Tawaduk, merendah diri. Merendah diri. Tuan-tuan, kata seorang penyair, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali, kaisailil harbun lil makanil ali. Apa kata penyair ni? Kata madah dia, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Ilmu tu dia takkan sampai kepada pemuda yang menyombong diri. Ilmu takkan sampai. Sebagaimana air banjir yang tidak boleh harbun lil makanil ali, yang tidak akan sampai ke tempat yang tinggi. Penuntut ilmu mau tak mau kena ada sifat tawaduk, beradab dengan guru dia. Adab itu mendahului segala-galanya. Sebab itu kita duk dengar cerita berkenaan apa? Adab itu mendahului ilmu. Ada belajar adab dulu bertahun-tahun baru belajar tentang ilmu. Dan adab dia kena terima apa yang guru dia kata. Macam kita lah jumpa doktor. Doktor cakap apa pun kita percaya. Dia, oh yang ni jangan makan hak ni, jangan makan. Oh tak makan tak kan? Sama juga bila guru kita kata yang ni kena buat, yang ni kena ni. Allah hang boleh lebih kurang, balas balik. Kan sebab itu dalam kita nak merot ataupun macam mana? Menyatakan kalam guru kita tu kurang tepat pun dia ada cara dia. Dan dia ada cara dia. Tambah-tambahan dah ni pula orang duk ada gerakan yang cuba memperhina
kan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ada tuan-tuan dalam Facebook. Golongan tersebut bukan memerlukan dalil. Golongan tersebut memerlukan hidayah dan doa. Tu je. Hang habaq bila dalil ke mana pun mereka pusing. Pi pusing mai. Kan dulu mereka marah orang buat subuh macam Jumaat. Lalas mereka buat tak apa. Mereka marah ke orang apa nama Allah. Mereka antara orang yang marahlah kalau buat jamuan makan ke lepas doa selamat apa semua. Lalas mereka lepas semayang subuh bagi RM3. Tak apa. Tang mereka semua tak apa. Tang orang ni semua tak boleh. Jenis itu kejam dalam sekolah. Tak. Kemudian kalau ustaz-ustaz, kalau tuan-tuan berdebat dengan mereka, kita boleh. Cumanya kita ambil kalam Imam Syafi'i lah. Kan, aku mampu berdebat dengan orang yang berilmu, tapi aku tak mampu berdebat walaupun seorang yang jahil. Dia mampu berdebat dengan 10 orang yang berilmu, kata Imam Syafi'i. Tapi tak boleh nak berdebat walaupun dengan seorang orang yang jahil. Jahil murakkab, bodoh sombong. Kan, lagi ya. Susah nak jumpa, susah nak berdebat jenis itu. Merasakan diri, ialah adab lah, adab. Dia lebih pada adab, merasakan diri yang paling benar. Kan. Tuan-tuan, kalau kita nak bahas dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan, anak murid dia yang bernama Rabi', mereka ni nak bahas zaman, mereka mengaku mereka salafi, tapi mereka tak sedar hak mereka duk kutuk tu, orang yang hidup zaman salaf. Jelas tak tuan-tuan? Imam Syafi'i hidup di zaman salaf, yang Nabi kata 3 kurun terbaik. Hang hidup zaman 2024, tak disebut pun oleh Nabi. Tapi hang menghina, tapi tu hang klaim, hang kata, oh kami ni salafi. Hang bukan salafi, hang salafi. Hang salafi ke lain. Yang tu. Kalau hang betul-betul ikut adab salafi, bukan cara macam tu. Dengan menyombong diri dan sebagainya. Kan sedangkan para ulama salaf dan khalaf menyatakan cara-cara adab sebagai penuntut ilmu dan sebagainya. Yang tu. Sebab apa tuan-tuan? Salah satu sebab yang menjadi lagu tu, salah ambil ilmu. Sebab tu kata Imam An-Nawawi yang nombor 3 adalah, ambillah ilmu daripada ahli dia. Nak ambil ilmu ni kena ada ahli dia. Yang tu. Kena tengok pegangan dia macam mana. I'tiqad dia macam mana. Bukan sebarangan tuan-tuan. Saya baru-baru ni, ada mengajak di satu masjid. Kemudian satu masjid tu dia punya AJK lah. Dia main cakap kepada saya, Ustaz, saya pun serabut Ustaz. Awak pasal apa? Oh, baru-baru ni dia AJK dia main jemput penceramah. Kan, jemput penceramah. Habis semua. Yang mana mazhab Syafi'i semua dia kata salah. Oh. Dan yang tu. Yang ni tak boleh buat ni doa kunut. Bila hadis Imam Syafi'i dia pergi ambil hadis dhaif, pasal apa? Kan? Oh, dia punya pelekeh. Yang dia pun tengok, Pak Long tengok. Saya tahu betul Pak Long tak kata apa. Dia rasa nak rimbuk pada Ustaz. Kan? Tapi dia muda lagi. Muda lagi. Kan? Tu yang kata tuan-tuan, macam saya sebut kat tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan nak jemput penceramah pun, kalau boleh at least check balik latar belakang kan. Check latar belakang. Kan. Sekurang-kurangnya bukan berfahaman Wahabiyah, yang tu yang mudah faham. Kan. Yang tu. Dia kemuncak ekstremis dia apa? Mana ayat dia baru ni? Dia kata apa? Orang yang macam mana? Ayat dia. Orang yang melakukan, mana ayat dia tak? Saya cek balik. Tak ada hilang. Macam ni lah dia kata. Orang yang melakukan perkara yang Nabi tak buat, mereka telah melanggar sunnah Nabi, dan melanggar sunnah Nabi automatik mereka melanggar apa yang Nabi ajak. No, ayat dia. Secara automatik mereka menolak Nabi. Mereka punya ayat sendiri, suka hati hang kata kami menolak Nabi.
Jelas. Dan golongan tersebut jatuh kufur. Dia senang. Memang itu dia kemuncak ekstremis mereka. Tu yang Datuk Ayub Khan, polis kita Timbalan Ketua Polis Negara ke? Kan? Dia memang keras dengan fahaman kuning. Dia kata apa? Memang mereka buat siasatan di banyak-banyak negara, antara yang berlaku kerosakan di sebuah negara, perpecahan, salah satu dia sebab ni. Dia pun sebenarnya mengaku. Kan Datuk Ayub Khan sendiri sebut benda ni. Saya ambil contoh tuan-tuan di Syria. Puak ni juga. Siapa yang membantu tentera-tentera Amerika Syarikat memasuki Iraq, memasuki Afghanistan, membuka haluan, memecahkan rahsia negara? Puak ni. Kita nampak kecil lah tuan-tuan, sebab negara kita masih belum besar lagi, barah ni. Tapi tuan-tuan dah mula berani masuk masjid, kata yang ni sesat. Tuan-tuan, yang tu saya sebut apa? Nak jemput yang betul-betul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Yang tu. Tuan-tuan, Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu bila Abang Syidi itu sembang, ni kami sebut panggil penceramah Isra' Mi'raj. Siapa dia? Saya tanya siapa dia? Hafifidon. Kita pun tulis ni. Okey, cantik. Hafidon ceramah pun sedap. Kan ilmu pun banyak. Boleh ambil ilmu pada dia. Yang tu lah. Bila tuan saya takut kau dia sebut perak. Alamak. Jadi tuan-tuan ada. Di surau yang saya mengajak pun ada. Ni kawan tu lah berfahaman lagu tu. Pergi mengajak mazhab kitab mazhab Syafi'i. Akhirnya tuan-tuan dia bukan mengajak kitab, dia rot. Okey, Imam Syafi'i mengatakan ni, sepatutnya tuan-tuan, yang ni ada pandangan lain. Habis semua yang Imam Syafi'i sebut, semua dia akan buat qaul daripada mazhab yang lain untuk menidakkan mazhab Syafi'i. Sebab tu kata Imam Nawawi, kalau dalam menuntut ilmu, ambil ilmu daripada ahli dia. Kan yang tu. Muhammad bin Sirin dan Malik bin Anas serta para ulama salaf berkata, ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah daripada siapa kamu mengambil agama kamu. Ambil, tengok guru dia. Kalau seorang guru yang mempernahkan orang lain, menghina orang lain, mempelekehkan orang lain, that's something wrong lah. Kan, something wrong. Kan, walaupun dia ada title yang begitu besar, profesor ke, doktor ke, master ke dan sebagainya, cek baliklah tuan-tuan. Sebab apa? Kita membawa satu amanah dalam menuntut ilmu tu, dalam mengambil ilmu daripada orang yang benar. Yang tu. Sebahagian ulama masa lalu, ulama mutaqaddimin, ketika mana mereka menziarahi guru dia akan sedekahkan sesuatu dan berkata apa? Yang ni kalau boleh tuan-tuan buat kat Tok Guru, dia kemal. Kan Tok Guru bukan saya lah. Saya ni ibarat macam kawan-kawannya. Nombor. Terima kasih kandak sekali. Yang tu lah lebih kurang. Kita berkongsi yang tu. Antara amalan ulama masa lalu, ulama muntaqaddimin, ketika mana mereka jumpa guru mereka. Sebab tu kita tengok kemuliaan geng-geng para habaib. Kan para ulama, contoh ulama Nusantara, Ustaz Abdul Samad, Syekh Nuruddin Al-Banjari. Tuan-tuan tengok mereka kalau jumpa sama-sama mereka, Allahu Akbar. Kita pun segan. Kan? Satu lagi saya ambil contoh dekat yang pernah main masjid tuan-tuan. Ustaz Ahmad Rizam. Kan? Ustaz Ahmad Rizam tu dalam kuliah dia keras dia. Keras. Tuan-tuan. Subhanallah, Masya Allah, Barakallah. Duduk luar ni kita malu. Malu. Seorang guru dia kata, dia salam saya, Ustaz Fairul salam. Ni, cium tangan saya. Saya, hampir betul. Dan hati saya, hampir betul. Kan nak cium tangan ni siapa dia ni? Dia Laila Tok Guru. Cium. Dia punya, Allah Akbar, sifat tawaduk, merendah diri. Kan yang tu. Dan para ulama apabila menziarahi guru ni, mereka akan kata apa? Ya Allah, tutupkanlah keburukan guruku daripadaku dan jangan hilangkan keberkatan ilmunya daripadaku. Ini doa dia. Dia meminta apa? Supaya Allah tutup keburukan. So nampak guru,
Tuan-tuan tahu tak? Kemuncak ego seorang penuntut ilmu. Kemuncak ego seorang penuntut ilmu adalah apabila mereka merasakan mereka lebih alim daripada guru mereka. Itu klimaks kemuncak kesombongan seseorang penuntut ilmu. Mereka merasakan mereka tu lagi cerdik pada orang lain. Itu kemuncak dia. Oh ni cikgu tak boleh pakai ni. Tuan-tuan, itu antara adab. Adab lah. Sebab tu yang saya sebut tadi, Rabi'. Yang itu merupakan seorang anak murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia kata apa? Ni, ayak kan? Rabi' dia nak minum ayak. Tapi bila Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala duk tengok dia, tak berani nak minum. Tu, sampai terang tu. Sebab apa? Dia kata apa? Aku malu untuk minum depan seorang yang sangat berwibawa. Seorang yang sangat alim. Kita bukan setakat minum. Tutup rokok terus depan ustaz-ustaz pun. Lama relax kan. Ustaz, wak. Okay, sembah. Tak apalah tu. Saya kata macam kita ni member-member tak apa. Kalau contoh yang mai Syekh Nuruddin. Segan kok kita pun nak baluk kot daun. Kan tu. Tapi memang itu yang dilakukan oleh salah seorang anak murid kepada Imam Syafi'i. Sebab apa? Menghormati keilmuan, kewibawaan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang tu. Dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, termasuk kewajipanmu terhadap guru ialah engkau memberi salam kepada orang ramai secara umum dan mengkhususkannya dengan suatu penghormatan. Kalau duduk dengan dia, duduk di depan. Ni tak apalah, kita kuliah kan. Kata kawan-kawan. Dengoh tuan-tuan nak duduk depan ni betul tak? Cari dinding yang boleh sendak sikit, tak apa kan. Janji mau mengaji, tak apa dah, betul tak? Sebab tu jangan duk marah orang yang ada orang yang jenis dia tak boleh. Dia tak boleh orang duduk dinding. Kalau duduk dinding tak boleh tuan-tuan, tak usah mengajak Masjid Al-Fahim ah. No. Kan, jemaah ada orang depan. Yang ni semua keliling. Dah lah masjid nalau punya luas. Duh, nak keliling tuan-tuan. Dah nampak dua orang ni lah. Kan, memang itu antara kaedah apa? Caralah menuntut ilmu. Bila jumpa guru, duduk di hadapannya. Dan jangan, ni nak bak, jangan kerdip, ni punya nak bak, kata Sayyidina Ali bin Abi, jangan kerdipkan kedua matamu, sampai nak kedip matamu, tak boleh. Saya ingat dulu waktu duduk di Mesir, Syekh Nuruddin mai. Syekh Nuruddin mai rumah Penang tu. Ada budak kita duduk main siap. Kita tahu dah antara yang pantang Syekh Nuruddin ni main handset tengah dia mengajar. Dia tutup kitab. Dia marah. Dan ni anak mengaji ataupun nak main handphone. Kalau anak main handphone, anak bagi entah main handphone, anak balik. Habis tutup simpan tu. Dengan muka merah tu pantang. Sebab apa? Dia kata adab depan guru, salah satu dia lagu tu. Kan yang tu. Kalau macam saya, tak apa Zaman ni mungkin tengah catit nota. Tidak. Yang tu. Lain dah tengah duduk type dia senyum. Bila masa aku buat lawak. Kan? Yang tu mungkin dia tengah duduk WhatsApp group. Tu kan. Kita tengah duduk mengajar, dia tengok dia gelak. Yang tu dia tahu, yang ni catit nota ke? Tu mesti balas member WhatsApp tu. Tiba-tiba gelak. Yang tu. Baik yang tu. Dan janganlah engkau katakan si fulan berkata lain daripada yang engkau katakan. Jangan mengumpat depan dia. Kan? Gumpat depan guru pun tak boleh. Adab. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian jangan duk bersembang di majlis kuliah dia. Itu yang itu saya tegur. Yang belakang. Kan? Jangan bersembang. Kan saya dapat video tu apa Ustaz Mutalib tegur. Puas hati tengok video Ustaz Mutalib tegur. Yang ada satu masjid tu. Kan satu masjid dia tegur Ustaz Mutalib dia tegur apa? Orang bersembang. Saya bercakap belakang nak cakap. Saya bercakap belakang nak cakap. Siapa nak dengar? Kemas ada puas hati. Tak apalah Ustaz Mutalib tegur. Tok Guru. Kan? Ni kalau Ustaz Farouk cakap,
Bagi tahu pasik biar bak dia suap mai dah bulan depan. Dia buat kemas dia. Dia tegak-tegak orang. Nanya kita. Kan, tapi memang itu adab dia. Kan, menghormati majlis yang dia bawa. Kan dia tengah nak bawa majlis, itu majlis dia. So hormatlah. Kan, macam kita lah hormat rumah orang, kenduri rumah orang. Kan, kita pun nak orang hormati kita. Kan. Yang tu. Kita pun marah. Kan, tiba-tiba contoh kenduri kahwin kita. Kita buat kenduri kahwin, orang main rumah kenduri kahwin, main rumah kenduri kita. Apa benda hang masak ni lok haram tak sedap pun. Oi, hang dah boleh makan cemeh duk ingat lagi. Kita nak balas gitu. Hang dah boleh makan cemeh nak ingat lagi, makan pri. Sampai bumbu RM1, tutuh semua lok atas benda tu dan kita tak sedap. Tu kalau kita nak balas. Adab tuan-tuan, kita masuk rumah orang, kita ada adab dia. Maka hendaklah seseorang itu murid melaksanakan adab-adab yang ditunjukkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu. Wallahu taala alam. Kita pun tengok itu tuan. Tuan-tuan, okey. Domai. Tuan-tuan, ada sahabat saya Ustaz Atta dan kawan-kawan dia. Daripada Tayyib Travel yang mana mereka sekarang beroperasi syarikat travel yang melakukan bawa orang-orang umrah lah, mudah faham. Yang mana penasihat company mereka itu Tok Ayah kita. Haji Bakar kenal ya, Tok Birah dia. Kan, Tok Birah dia. Ustaz Rosli Osman. Datuk, minta maaf tak lupa sebut Datuk pula. Lagi marah pula tak sebut Datuk. Datuk Ustaz Rosli bin Osman yang merupakan penasihat syarikat Tayyib Travel and Tours. Yang mereka sekarang membuka satu package untuk pergi ke umrah. InsyaAllah tuan-tuan, jikalau tuan-tuan yang mana berhajat nak pergi umrah, tuan-tuan boleh rujuk mereka. Dan tuan-tuan kalau nak pergi, kokok terasa nak pergi dengan saya, kita pergi bulan 12. Kita pergi bulan 12. Apa kelebihan pergi dengan saya? Tak ada lebih apa. Cuma lebih dia, kita boleh cari kedai makan sedap sikit. Itu. Kaki makan. Kan macam tu. Selebihnya mereka yang urus. Ustaz Atta kita duduk di sana berapa belas tahun Ustaz? Lama dah lah. 18 tahun. Memang dia sebelum ni pun pernah bekerja dengan syarikat-syarikat gergasi tentang melakukan umrah ni. Tuan-tuan yang mana nak tahu package yang lebih lanjut berkenaan dengan umrah ataupun package-package lain, tuan-tuan boleh jumpa mereka sendiri. Sekejap lepas semang mereka ada flyers yang mereka bawa. InsyaAllah kalau tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya saya bila nak pergi umrah, saya bulan 12 lah, cuti sekolah lah. Kan insyaAllah kalau ada umur yang panjang, ada kesempatan, sihat apa semua, insyaAllah bulan 12 ni pun, saya akan pergi Memunah. No? InsyaAllah. Tuan-tuan boleh jumpa mereka. Lagi lepas solat ada Ustaz Tok dan kawan dia. Tuan-tuan, no? Baik. Jangan risau tuan-tuan, mereka bukan skamer. Risau juga benda-benda gudi risau. Sebab tu Tok Ayah boleh ambil. Saya pun jadi kuat tu sebab Tok Ayah jugalah. Kan tengok Tok Ayah dan sebagainya. Tok Ayah siapa tak kenal, ahli majlis bekas ahli majlis fatwa Pulau Pinang berapa lama, yang nama dia pun pernah dicalonkan sebagai Tok Mufti Pulau Pinang. Sebelum Datuk Wan Salim ni, nama dia antara yang orang calonkan. Tapi dia kata Anwar ni keloloh, dia kata. Ayat dia, sembang dia. Kenapa Tok Ayah tak ambil? Anwar ni keloloh. Payah Tok Mufti pun nak boleh keloloh-keloloh. Kan? Tok Mufti dia kena steady ni. Keloloh ni main rempang-rempang aku ni. Orang kata apa Tok Mufti rempang ni. Macam tu macam ustaz lah. Rempang. Tapi kalau yang main jenis tawaduk gitu, orang agak, oish ni. Asal pembawaan tu dia akan rasa lebih. Kita rasa lebih segan dan sebagainya. Yang tu. Tuan-tuan yang mana nak tengok package-package umrah dan sebagainya, tuan-tuan boleh jumpa Ustaz Atta dengan sahabat kita lepas mayang lagi. Itu. Allah Ta'ala alam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته